Apa itu segregasi? Segregasi adalah pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain. Terdapat dua jenis segregasi, iaitu dengan secara rela dan tidak rela. Segregasi rela merujuk kepada individu atau etnik yang memilih untuk memencilkan diri bagi tujuan menentang asimilasi. Contohnya, seseorang individu tidak mahu terikat dengan sesuatu adat resam di dalam budayanya. Manakala bagi segregasi tidak rela pula timbul kerana paksaan daripada pihak berkuasa. Contohnya dasar apartheid yang pernah dilaksanakan di negara Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga 1994. Tujuan dasar tersebut adalah untuk mengekalkan ketuanan orang putih dan seterusnya memisahkan orang kulit hitam daripada masyarakat kulit putih. Sebelum kemerdekaan, tanah Melayu telah mengalami segregasi tidak rela. Dasar ini juga telah memisahkan pelbagai etnik seperti etnik Melayu, Cina dan India di atas kepentingan British. Apa pula yang dimaksudkan dengan integrasi? Integrasi adalah satu proses mewujudkan identiti nasional dalam kalangan etnik yang terpisah dari segi agama, budaya, sosial dan kawasan penempatan. Sebelum merdeka, tanah Melayu telah melaksanakan dasar pecah dan perintah di bawah penjajahan British. Dasar ini telah menyebabkan segregasi dalam kalangan etnik yang mengukuhkan kuasa politik dan ekonomi British di tanah Melayu. Justru bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat, Malaysia mengutamakan integrasi. Integrasi adalah merupakan proses penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan dan ciri-ciri sosial yang dapat diterima oleh semua etnik. Seterusnya mewujudkan identiti nasional. Banyak cabaran dalam mencapai integrasi di Malaysia, terutamanya sifat perkauman, rasisme, prasangka, stereotip, etnosentrism, diskriminasi dan banyak lagi. Terdapat pelbagai strategi bagi menuju perpaduan. Salah satunya ialah pendidikan, bahasa dan budaya. Strategi pendidikan adalah sangat penting dalam membina jati diri nasional, memupuk semangat kebangsaan, cinta kepada negara dan berperanan mengeratkan perpaduan serta menyediakan persekitaran dan kemudahan yang kondusif bagi keperluan sosialisasi dalam kalangan sebilangan besar rakyat. Seterusnya ialah bahasa. Hanya menggunakan satu bahasa rujukan yang sama iaitu bahasa Malaysia adalah salah satu strategi bahasa yang membolehkan semua etnik berkomunikasi. Oleh itu, bahasa Malaysia telah diangkat menjadi bahasa kebangsaan Malaysia. Akhir sekali ialah budaya. Kebudayaan nasional dibentuk berpandukan 3 prinsip di dalam kebudayaan Malaysia, iaitu berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar, dan yang terakhir sekali, Islam menjadi unsur penting dalam strategi budaya. Peranan rakyat juga penting dalam pembentukan perpaduan di Malaysia. Salah satunya ialah penerimaan budaya kaum atau etnik lain. Contohnya, penerimaan budaya dari etnik Melayu seperti pakaian dan makanan oleh kaum Cina, India dan Bumiputera Sabah, Sarawak serta sebaliknya. Selain itu, masyarakat Melayu juga menerima masakan Cina dan India. Bukan itu saja, orang Melayu juga menggunakan sampul atau angpau yang terkenal dalam golongan masyarakat Cina. Peranan masyarakat dalam konteks hubungan etnik. Antara aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat untuk merapatkan hubungan sesama etnik ialah rumah terbuka dan rukun tetangga. Rumah terbuka dapat memahami budaya tempatan yang majmuk antara etnik yang berlainan. Rukun tetangga pula dapat memainkan peranan untuk memupuk semangat kerjasama antara kaum.
Seterusnya, menganjurkan program di institusi pengajian tinggi IPT seperti program khidmat masyarakat supaya memberi pengalaman dalam memahami kehidupan rakyat Malaysia. Di samping itu, mewujudkan kelab perpaduan atau rukun tetangga dapat menyemai kesedaran tentang kepentingan dan perpaduan, dan yang terakhir sekali, menawarkan kandungan kursus di semua IPT yang menitik beratkan aspek pendidikan yang harmoni dalam masyarakat pelbagai etnik. Terdapat pelbagai peranan NGO dalam konteks hubungan etnik, contohnya sains dan teknologi. Sains dan teknologi dapat meningkatkan hubungan etnik kerana pembangunan ekonomi di Malaysia berasaskan sains dan teknologi, termasuk sektor perindustrian dan pembangunan bioteknologi. Kedua, kepimpinan. Kepimpinan disertai oleh pemimpin dari pelbagai etnik. Pertubuhan mengikut etnik juga diwujudkan untuk mengadakan pelbagai seminar dan dialog secara tidak langsung dapat memupuk hubungan antara etnik. Seterusnya, penubuhan institusi kerajaan. Kerajaan menyediakan dana dan grant kepada institusi tertentu untuk menjana ekonomi negara dan meningkatkan peluang pekerjaan. Antara institusi tersebut adalah MNC dan Akademi Sains Malaysia. Dan yang terakhir, peranan Multinational Corporation MNC. Penaja aktiviti memupuk perpaduan kaum antara syarikat di bawah syarikat MNC adalah YTL Corporation, Maxis dan Berjaya Group. MNC juga memberi peluang kepada golongan yang miskin untuk menikmati bantuan dan program CSR.